أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 52. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, bawa datanglah dengan kitab dari sisi Allah yang ia lebih besar, lebih banyak petunjuknya daripada kedua-duanya. Dan aku akan ikutnya sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Pengajarannya, pertama, antara salah satu cara berdakwah yang berkesan, ialah menurunkan kedudukan kita sama dengan kedudukan musuh untuk mencabar mereka supaya membawa yang lebih baik daripada yang kita miliki, daripada kebenaran. Yang kedua, Taurat dan Al-Quran kedua-duanya daripada
Allah Azza wa Jalla. Atau Taurat dan Al-Quran, kedua-duanya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang membezakannya ialah Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu, manakala At-Taurah diturunkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, tidak boleh memaksa orang lain untuk meninggalkan pegangan dan amalannya melainkan kepada yang lebih baik dan lebih sahih. Yang keempat, Islam membenarkan bahkan menggalakkan kita memilih pendapat yang lebih betul dan sahih dari segi amalan. Dan haram mengikut amalan yang lebih rendah kesahihannya. Okey, ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maksudnya, sekiranya mereka tidak dapat menyahut cabaran engkau, maka wajib engkau ketahui sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsu tanpa petunjuk daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum yang zalim. Pengajarannya pertama, mereka yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun ilmu atau hujjah yang benar, melainkan semuanya adalah hawa nafsu. Yang kedua, apa sahaja pendapat
atau pegangan atau amalan yang selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ia adalah hawa nafsu. Yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga, dilarang berdebat atau berhujah dengan orang yang mengikut hawa nafsu dan sombong. Kerana ia tidak memberi apa-apa faedah bahkan membuang masa. Yang keempat, kesesatan manusia berbagai peringkat. Kesesatan manusia berbagai peringkat. Ada yang paling sesat, iaitu yang mengikut hawa nafsu. Sebagaimana hidayat berbagai peringkat. Ada yang paling banyak mendapat hidayat dan ada yang kurang. Yang kelima, sekiranya hawa nafsu selari dengan hidayah Allah, maka diboleh kita mengikutinya. Yang keenam, orang yang zalim dia telah mengharamkan dirinya daripada mendapat hidayah Allah. Kerana Allah tidak akan memberi hidayat kepada mereka yang zalim. Yang ketujuh, sebaliknya, mereka yang sentiasa melakukan kebaikan dan keadilan, ia lebih mudah untuk mendapat hidayah Allah.
Okay, kita sambung. Oh, ada satu lagi. Ayat 51. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Dan pasti sesungguhnya kami telah jelaskan kepada mereka perkataan ataupun Al-Quran. Supaya dengan itu mereka mendapat pengajaran. Pengajarannya pertama, Allah Azza wa Jalla tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam keadaan tanpa wahyu. Di mana ada manusia, di situ wahyu akan sampai kepadanya. Yang kedua, antara ciri-ciri wahyu daripada Allah adalah ia cukup jelas dan terang untuk difahami dan diikuti oleh semua manusia. Yang ketiga, hikmah daripada turunnya wahyu. Hikmah daripada turunnya wahyu ialah agar manusia sentiasa mengambil pengajaran dan dijadikan panduan dalam kehidupan. Okey, sambung. Okey, ayat 52 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah menceritakan tentang sifat orang-orang musyrikin Mekah yang menolak wahyu dengan berbagai-bagai alasan. Dan juga kemuncaknya mereka berkata kami kufur kepada Taurat dan Al-Quran. Semuanya kami tolak. Jadi itu juga merakumi kepada pendapat orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi kalau kita baca, kita faham yang lepas tu seolah semua orang-orang Yahudi dan Nasara ataupun ahli kitab menolak Al-Quran. Persoalannya, adakah betul? Adakah semua ahli kitab menolak Al-Quran? Kalau ikut cerita ayat lepas tu macam tu. Maka ayat hari ini Allah nak memuji. Ada sebahagian ahli kitab yang beriman dengan Al-Quran. Allah nak puji dan juga Allah nak menyindir orang-orang musyrikin Mekah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi, orang-orang yang atainahum, kami telah beri kepada mereka Alkitab. Alkitab di sini apa maksud dia? Yarhamkallah. Mereka yang kami beri kitab pada mereka, iaitu maksudnya adalah ahli kitab. Dan ahli kitab ni ada dua. Satu, Yahudi, dan yang kedua, Nasara.
Adakah dua kumpulan ini saja yang diberi kitab? Bukan. Ada juga kitab Zabur, kan? Tapi bila sebut ahli kitab, hanya khusus kepada dua kumpulan ni. Tak merakumi ahli kitab, mereka yang diberi kitab yang selain pada dua ni. Kenapa tak merakumi yang lain? Sebab kitab-kitab yang selain pada Taurat dan Injil telah terhapus, telah terpadam daripada sejarah. Tapi kitab yang selain pada Quran yang masih ada, walaupun telah diselewengkan, dua sahaja, iaitu Taurat dan Injil. Jadi, yang ni Allah nak puji. Orang yang kami beri pada mereka kitab min qablihi, dari sebelumnya. Sebelumnya ni balik pada apa? Sebelum Al-Quran. Jadi orang yang kami beri kitab sebelum kami turunkan Al-Quran. Mana ahli kitab lah. Apa sikap mereka? Ya Allah nak puji ni. Mereka dengannya. Dengannya ni balik pada apa? Dengan Al-Quran, yu'minun. Mereka beriman. Dan di sini Allah guna fi'il mudhari'. Yu'minu fi'il mudhari' kan? Sentiasa. Mereka sentiasa beriman. Siapa ni? Siapa di kalangan ahli kitab yang pada asalnya mereka beriman dengan kitab Taurat ataupun Injil. Tapi bila turun Al-Quran, mereka tinggalkan kitab mereka. Siapa ni? Dan mereka beriman dengan Al-Quran. Kalau di kalangan Yahudi ialah, contoh, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ulama Yahudi. Yang kitabnya ialah Taurat ke Injil? Taurat. Jadi, antara mereka ni, Abdullah bin Salam, mereka mahir dan alim dalam kitab Taurat. Dan mereka yakin apa yang dicerita dalam kitab Taurat. Antaranya ialah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Bila mereka yakin, apa mereka buat? Yahudi ni asal tinggal di mana? Di Palestin. Tapi sebab mereka yakin cerita Nabi Muhammad dalam kitab mereka, dan mereka yakin Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman akan datang ke Madinah. Maka mereka ramai-ramai daripada Palestin pindah ke Madinah dengan niat untuk menyambut Nabi yang terakhir itu. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Salam. Okey, itu daripada Yahudi. Daripada Nasrani, siapa Nasrani yang Allah puji ni? Bila turun Al-Quran, mereka tinggal kitab Injil, beriman dengan Al-Quran. Siapa contoh? Ya, Najasyi. Raja Najasyi. Dan juga ada pendapat mengatakan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Okey. Di sini Allah nak puji ahli kitab. Dan dalam masa sama Allah nak menyindir orang musyrik Mekah. Dari mana, sudut mana Allah nak sindir? Allah nak beritahu, dia antara orang ahli kitab dengan orang musyrik Mekah, siapa yang berilmu? Ahli kitab. Orang musyrik Mekah tak ada ilmu. Mereka tak ada kitab. Jadi dari segi logiknya, antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu, yang mana lebih mudah berubah? Orang jahil. Betul kan? Kita nak ajak orang yang dah ada ilmu dengan orang yang zero, lebih mudah kita ajak orang yang zero. Jadi logiknya antara orang musyrik Mekah dengan orang Yahudi dan Nasrani yang ada kitab, yang mana lebih mudah sepatutnya beriman? Orang musyrikin. Tapi Allah nak beritahu kamu ni memang teruk. Sepatutnya kamu lebih mudah beriman dengan Al-Quran. Sebab kamu kosong.
Dan yang paling susah nak beriman ialah orang ada ilmu. Kenapa? Orang yang ada ilmu, dia ada ilmu, ada pegangan, ada agama. Satu benda yang sangat-sangat sukar nak tinggal pegangan lama, nak pindah kepada pegangan baru. Sangat sukar. Betul kan? Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau kita nak ajar Quran, nak ajar sunnah, yang lebih mudah terima ialah yang kosong. Tapi yang dah ada ilmu, yang dah lama beramal dengan amalan, itu ketuk dengan tuku besi pun tak berdegik. Tapi Allah kata tak semua. Ada ahli kitab yang ada ilmu, lebih mudah pula terima. Sebab apa? Sebab mereka ikhlas. Ni macam Abdullah bin Salam ni, dia ulama Yahudi di Madinah. Dan dia lebih, sepatut dia lagi susah nak beriman. Kenapa? Kenapa? Bila dia lagi berilmu, lagi sepatut susah untuk beriman. Kenapa? Bila dia ilmu, dia ego, dia sombong dan dia ada kedudukan. Betul kan? Bila dia nak tinggal pegangan lama, nak beriman dengan Quran, dia akan turunkan kedudukan dia. Lagi sukar. Boleh faham? Daripada duduk atas, dihormati, tiba-tiba bila beriman dengan Quran, jadi orang bawah. Itu lagi sukar. Tapi sebab dia ikhlas, Allah buka pintu hati. Kalau kita nak kisah dia Abdullah bin Salam ni disebut dalam hadis yang sahih. Dia yang mula-mula sampai bila Nabi nak sampai, dia mula-mula sambut Nabi. Dia dengar tazkirah pertama Nabi, kemudian dia jumpa Nabi, dia beriman. Lepas tu dia beritahu kepada Rasulullah SAW, kamu jangan beritahu pada orang Yahudi, aku telah beriman. Cuma kamu tanya mereka, dan aku sembunyi di belakang kamu. Tanya apa? Tanya orang Yahudi. Apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Orang Yahudi tak tahu Abdullah bin Salam ada di belakang Nabi sembunyi. Jadi orang Yahudi jawab apa? Abdullah bin Salam ni tok guru kami. Orang paling cerdik, orang paling pandai. Ketua yang paling dihormati. Dia puji habis-habisan. Nabi pun tanya, kalau Abdullah bin Salam masuk Islam macam mana? Mustahil. Minta dijauhkan daripada Allah. Kemudian Abdullah bin Salam pun keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terkejut. Orang Kelantan kata apa? Terkejut. Terkejut perut. Kenapa perut? Terkejut perut. Dalam masa minit yang sama dia kata, ini yang paling jahat, yang paling semua dia kutuk habis-habisan daripada A sampai Z. Dalam masa tak sampai 1 minit. Tengok. Apa sebab? Sebab beriman kepada Allah. Berlaku kan? Kadang-kadang kita bersama dia. Habis-habis dia puji, dia angkat, dia belanja makan. Bila kita berubah sikit, oh tu tak guna tu. Sesak dah. Betul? Hanya kerana cakap pasal Quran. Cakap pasal sunnah. Betul? Itulah sunnatullah. Okey. Mereka beriman. Tapi kita nak faham, mereka beriman ni apa asasnya? Adakah dalam keadaan sembrono mereka beriman? Tidak. Tengok ayat seterusnya. Wa iza yutla. Dan apabila yutla dibaca, alhamdulillah, zawajakallah bihurin 'ain. Doa untuk dia orang lain yang amin. Faham tak? Okey. Cakaplah amin. Ke atas mereka. Apabila dibaca ke atas mereka, baca apa ni? Ayat Quran. Dan ini pun yutla. Yutla ni fi'al madhi ke mudhari'? Dia Allah tak kata, biasa iza ni selepas iza fi'al madhi.
Wa iza tuliya. Tuliya lah sebab sini yutla muzakkar. Allah tak kata wa iza tuliya apabila telah dibaca. Tapi Allah guna perkataan fi'il mudhari' dan apabila sentiasa dibaca. Allah nak bagi tu sifat ahli kitab yang Allah puji ni. Apabila sentiasa dibaca, bila-bila masa dibaca Quran pada mereka, mereka kata apa? Mereka berkata, amanna, kami telah beriman dengannya. Lama tak antara baca dengan ucapan pengakuan kami beriman? Lama tak? Mana tahu? Mana tahu? Antara dibaca ayat Quran dengan pengakuan mereka, kami beriman. Tak lama lah. Apabila sentiasa dibaca pada mereka, qalu, mereka terus berkata. Bukan semua, bukan fa pun. Terus. Dan bukan setakat mereka berkata kami beriman. Tapi keimanan mereka ada asas. Apa dia? Asasnya ialah keyakinan. Innahu, sesungguhnya ia adalah benar. Dan benar ia daripada siapa? Rabbina, dari pencipta kami. Maknanya mereka beriman, asasnya apa? Faham dan yakin. Tuh. Oh, betul-betul ni. Quran memang benar daripada Tuhan kami. Jadi pengajarannya apa? Bila kita nak beriman, mesti faham dan yakin. Kalau setakat baca tapi tak faham. Beriman tak dengar Quran. Beriman, faham tak? Tak faham. Satu benda yang pelik lah. Beriman kepada benda yang tak faham. Ada satu benda, orang Melayu, dia suka. Dia beriman, tapi dia tak pernah nampak pun. Tapi dia beriman. Apa dia? Hantu. Dia macam seakan-akan tu kan. Tak pernah tengok, dengar aja. Tapi takut. Okey. Jadi kaedah dia macam mana ni? Dia dengar ayat demi ayat. Itu maksud yutla. Bukan dibaca satu ayat, dia beriman. Ayat lain tak beriman, tak. Ayat demi ayat mereka beriman. Dan mereka yakin. Apa kaedahnya? Kaedahnya buka Al-Baqarah 121. Al-Baqarah 121. Tengok Allah puji. Bila Allah puji, benda ni baik, mulia dan sepatutnya kita kena ada sifat yang Allah puji ni. Okey, apa dia? Allazina. Mula. Terjemah. Allazina. Orang-orang yang atainahum. Yang kami beri pada mereka kitab. Kemudian apa mereka buat dengan kitab tu? Yatlunahu, mereka bacanya. Dan bukan setakat baca. Ayat telu ni fa'il mudhari' kan. Mereka sentiasa baca. Bukan setakat sentiasa baca. Ada satu lagi. Haqqa tilawati. Baca dengan? Apa dia haqqa tilawati? Tak, Ustaz dah bagi tahu. Haqqa tilawati mesti ada 3. Siapa ingat? Haqqa tilawati. Nun yakin? Tak ada. Ustaz ada bagi tahu. Haqqa tilawati. Satu, baca lafaz. Baca perkataan tu dengan betul makhrajnya. Yang kedua, baca makna.
Dan yang ketiga, amal. Ada 3, barulah haqqa tilawati. Sebab itulah, bila dah haqqa tilawati, baru datang apa ni? Datang apa? Ulaika yu'minuna bihi. Mana proses nak beriman, sebelum nak beriman, kena ada tu. Haqqa tilawati. Mustahil orang tu baca, biasa tak faham, tiba-tiba yu'minuna. Mustahil. Sama dengan ayat tadi kan? Bila dibaca ayat Quran, mereka kata apa? Amanna bihi, kemudian innahu haqqun min rabbina. Yakin. Kemudian Allah beritahu, ada 2 jenis manusia yang baca Quran ataupun baca kitab. Satu, dia baca benar-benar, kemudian dia beriman. Yang kedua, dia baca benar-benar juga, tapi yakfur. Okey. Jadi nak beriman, syarat dia kena faham. Nak kufur dengan ayat Allah pun syarat dia kena faham. Mana mungkin engkar ayat Allah yang dia tak faham? Boleh? Boleh? Dua-dua kena faham. Ada tak kumpulan yang ketiga? Dia tak baca, dia baca tak faham tapi dia beriman. Kumpulan ketiga ada. Mana ayat mana? Dalil apa? Tak ada, 2 jenis je. Sama ada dia baca faham dia beriman, ataupun dia baca faham dia tolak. Sebab tu orang kafir, bila Nabi cerita pasal Al-Quran, cerita pasal kiamat, cerita pasal tauhid, mereka serang Nabi habis-habisan tak? Sebab apa? Sebab mereka faham. Tapi kalau sekarang orang Islam faham, orang bukan Islam serang habis-habis tak? Orang Islam. Tak. Pasal apa? Senyum je. Sebab dua-dua tak faham. Yang ni dua-dua faham, sebab tu berperang habis-habisan. Sampai mereka halau Nabi daripada Mekah. Bila Nabi pergi ke Madinah, mereka serang lagi Nabi. Sebab mereka faham. Okey. Allah puji ya. Cara beriman mesti ada yatlunau haqqa tilawati. Yang kedua, bila mereka baca ni? Waktu bila mereka ahli kitab yang baca Quran dan beriman, ya Allah puji. Bila waktu mereka baca? Malam, ada dalil. Laisu sawa'a min ahli kitab. Surah apa, ayat apa? Surah Ali Imran ayat 113. Cuba buka. 113 ke 113? Sama lah. Allah kata, laisu sawa'a. Mereka tu tak sama. Mereka tu siapa? Ahli kitab. Bukan semua ahli kitab jangan pukul rata. Semua ahli kitab kafir. Semua ahli kitab jahat. Tak. Allah kata mereka semua tu tak sama. Min ahli kitab, ada ahli kitab. Mereka yang diberi kitab, ada yang jenisnya ummatun. Satu jenis, satu kumpulan qa'imah yang tegak di atas kebenaran. Apa ciri-ciri mereka yang Allah puji? Yatluna ayatillah. Mereka fi'il mudhari', sentiasa membaca ayat-ayat Allah. Bila? Ana al-lail. Ana waktu malam. Allah sebut secara khusus waktu malam. Dan wahum yasjudun. Dalam keadaan mereka sujud di sini apa maksud? Solat. Maknanya mereka baca sambil solat. Boleh ke? Kita biasa dengar tak, bila orang baca Quran, sudah baca Quran dia akan baca satu doa. Doa tu panjang. Allah marhamna bil. Okey,
Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Lepas tu, waja'alnahu lana. Songong. Kita nak hayati doa ni. Ha? Siapa ingat? Sebab saya ingat satu je. Saya ingat bila saya dengar satu ni, saya termenung. Dia kata, Alimna mimma jahilna, kan? Apa maksud doa ni? Alimna, ajarlah kami dari apa yang kami jahil. Ajar, dia suruh siapa ajar? Dia suruh ajar, dia suruh Allah ajar. Apa yang mereka jahil. Apa yang mereka jahil? Maksud Al-Quran. Tapi mereka tak belajar. Faham tak? Jadi kadang-kadang doa yang mereka baca pun tak faham. Ada satu lagi. Yang ada ana al-lail. Baca sikit lagu. Tak, satu. Okey. Warzuqna tilawatahu ana al-laili. Tengok. Saya bila dengar awak faham tak doa ni? Warzuqna, berilah rezeki pada kami untuk membaca Al-Quran ana al-laili, waktu malam. Tapi bila dia baca? Pagi lepas subuh. Kata, sedar ke tak? Minta baca waktu malam, tapi baca doa dan baca Quran waktu pagi. Ni Allah puji ni ahli kitab baca waktu malam. Bila ni? Tengah malam lah, dan bukan ramai-ramai. Kenapa kena baca tengah malam? Waktu paling senang. Dalilnya? Inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan? Kemudian warattilil Qur'ana tartila. Sebab waktu malam lebih menyentuh hati dan lebih terkesan. Tapi dia baca subuh. Faham tak? Itu menunjukkan apa? Orang kita suka ikut apa orang dulu buat. Tanpa dia menghayati. Hatta doa pun dia tak perasan. Patut dia kena tukar apa ni? Ana an-nahar. Tukarlah doa. Nahar tu siang hari. Kan? Patut dia baca doa pula. Bukan saya marah. Tapi saya nak beritahu. Kadang-kadang maksud doa tu tak kena dengan waktu. Patut baca pula dalam bentuk lagu. Ana al-laili. Al-laili. Kenapa perlu diulang al-laili 2 kali? Adik-adik selalu dengar, kan? Setiap pagi. Okey. Cakap, marah, tak cakap. Sebab salah, kan? Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian dia kata apa? Inna. Sesungguhnya. Kami. Kunna. Adalah kami. Min qablihi. Dari sebelumnya. Sebelumnya ni balik pada apa ni? Sebelum Al-Quran. Muslimin. Orang berserah diri. Subhanallah. Allah puji ni. Sebelum datang Quran, mereka serah diri kepada Allah melalui kitab tu. Yahudi kitab Injil, Taurat. Tapi bila datang Quran,
dia tinggal kitab Taurat. Dia tinggal kitab Injil. Dia serah diri pula pada Al-Quran. Allah puji. Dan orang macam ni dapat pahala berapa? Dapat pahala berapa? 2. Satu pahala beriman dengan kitab mereka yang lama. Yang kedua pahala beriman dengan Al-Quran. Satu benda yang sangat sukar. Nak tinggal kitab lama, pegangan lama untuk pergi pada kitab baru dan pegangan yang baru. Jadi Allah kata mereka ni ulaika. Mereka ini yuk tahu dah. Mereka diberi ajrahum. Ajrah apa dah? Balasan. Pahala. Upah lah, senang. Melayu, manusia suka dengan upah-upah. Itu dia upah. Upah mereka berapa kali? Marrataini. Kenapa 2 kali? Satu beriman dengan kitab lama, yang kedua beriman dengan kitab baru. Dan Allah puji, pendorong utama mereka untuk beriman dengan 2 kitab apa dah? Bima sabaru. Dengan kesabaran mereka. Bukan senang nak tinggal kitab yang mereka tahu. Kitab mereka lama pun daripada Allah juga. Kenapa Allah sebut sabar? Kenapa sebut sabar? Boleh je Allah kata mereka itu diberi ganjaran pahala 2 kali. Cukup. Tak perlu sebut sabar. Bila Allah sebut sabar, ada maksud tu. Iaitu, semua perkara baik, asasnya sabar. Kalau tak ada sabar, tak boleh buat apa-apa. Sabar. Allah kata apa? Fasbir kama sabara ulul azmi. Antara ciri-ciri utama Nabi yang ulul azmi ialah sabar. Dan sabar ni ada 3 kan? Siapa ingat? Sabar? Sabar fi ta'atillah. Fi tarki al-ma'siyah. Yang ketiga, fil musibah ataupun fil aqdar. Apa yang Allah takdirkan. Ni, ahli kitab ni, bila dia nak tinggal kitab mereka dan nak beriman dengan Quran, ada tak ketiga-tiga ni? Ada. Dalam Quran ada tak perintah supaya buat? Ada kan? Dalam Quran ada tak perintah supaya tinggal? Tinggal kitab lama kamu. Taurat ke Injil, tinggal. Dan semua ni bila mereka tinggal, mereka akan diuji tak? Macam Abdullah bin Salam. Bila tinggal je, terus dimaki. Maka sabar dalam musibah ataupun takdir Allah. Jadi kunci kekuatan seseorang ialah sabar. Sebab tu dalam surah Allah sebut, Allah puji Al-Abrar. Allah sebut amalan dia. Suka buat nazar, yang wajib dia buat, yang sunat dia buat. Suka bagi makan. Last kali Allah kata mereka masuk surga bukan sebab bagi makan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sebelum ni Allah sebut detail amalan mereka. Nazar, bagi makan, orang miskin, anak yatim. Tapi bila Allah sebut balasan, Allah kata, Allah membalas mereka disebabkan apa? Sabar. Sebab apa? Nak buat yang wajib kena sabar. Nak cari orang miskin, kena sabar. Nak bagi orang miskin, semua kena sabar. Dan balasan sabar ni ialah jannah. Surga. Yang kedua, harira. Kenapa Allah sebut 2?
Jannah tempat tinggal. Harirah pakaian. Manusia berbangga dengan dua kan. Satu tempat tinggal, yang kedua pakaian kan. Pakaian branded. Tinggal kat mana? Banglo. Pakai baju apa? Banda. Banda je. Okey. Sabar untuk solat 2/3. Sabar untuk baca Al-Quran dan khatam. Sabar selepas tarawih untuk ikut kelas tadabbur. Okey. Habislah. Kemudian wayadrauna. Okey. Saya nak sebut. Ada Nabi sebut yang dibalas 2 pahala ni. Ada 3 golongan. Salah satu ni, ahli kitab. Dulu beriman dengan kitab Taurat. Bila datang Quran, tinggal Taurat, beriman dengan mereka ni dapat 2 pahala. Ada 2 lagi golongan yang akan dapat 2 pahala. Siapa tahu? Cuba buka hadis. Cuba buka hadis. Hadis ni panjang sikit ya, sabar. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kita terjemah sama-sama. Salah satu. 3. Yuk tauna. Tadi dah jumpa. Yuk tauna. Mereka diberi ajrahum. Upah mereka. Marrataini. 2 kali. 3 golongan. Pertama. Rajulun. Terjemah. Min ahlil kitab. Bila sebut lelaki termasuk perempuan. Allah sebut secara umum lelaki. Lelaki ataupun seseorang daripada ahli kitab amanah binabiyihi, dengan nabinya, Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Wa adrakan nabiyah, dan dia sempat dengan Nabi Muhammad. Fa amana, lalu dia beriman, wattaba'ahu, dan ikutnya, wasaddaqahu. 2 pahala. Tapi syarat apa? Bukan setakat beriman, wattaba'ahu, ikut. Bukan reka-reka. Bukan tambah-tambah, ikut. Wasaddaqahu. 1. Falahu ajrani, bagi orang ni 2 pahala. 1. Yang kedua, wa abdun mamlukun, hamba yang dimiliki. Sekarang tak adalah hamba, contoh tawanan perang. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Kenapa ada saya? Hamba yang dimiliki ada, yang telah menunaikan hak Allah. Hak Allah. Dia hamba kepada satu tuan ni, tapi hak Allah dia buat. Apa ni? Solat, puasa. Wa haqqa sayyidihi, dan dia tunaikan juga hak tuannya. Apa tuannya cakap, dia patuh. Wajib patuh. Falahu ajrani. Baginya 2 pahala. 2. Yang ketiga, rajulun, seseorang, kanat lahu amatun. Lelaki ni ada amah. Apa makna amah? Hamba perempuan. Kalau abdun, hamba lelaki. Kalau amatun, hamba perempuan. Jadi lelaki ni ada seorang hamba perempuan. Faghazaha, dia bagi makan dengan baik. Wa ahsana ghizaaha, dia memperelokkan makanannya. Apa yang dia makan, yang tu dia bagi pada hambanya. Summa addabaha, kemudian dia mengadapkannya, iaitu mendidiknya. Majikannya ataupun tuan mendidik hamba perempuan tu. Wa ahsana adabaha, lalu dia memperelokkan didikannya pada hamba ni. Maknanya dia tak bezakan. Oh, kamu hamba, tak boleh pergi sekolah terbaik. Dia elokkan pendidikan. Summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan, dia bebaskan hamba ni. Wa tazawwajaha, dan dia kahwin dengan hamba tu. Falahu ajrani. Dia dapat 2 pahala. Kenapa semua diam? Tapi sekarang tak ada.
Dia kata, untungnya 2 pahala, lepas tu 4 kahwin lagi. Okey. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Muslim, nombor hadis 154. Dan riwayat Bukhari, nombor hadis 97. Dan riwayat Tirmizi, nombor hadis 1116. Hafal asih nombor hadis. Nak hafal hadis susah, apa nombor je lah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, lepas tu wayadrauna dan yadra'un apa dah? Mereka menolak ataupun menghapus. Dia sebenarnya menolak ni sayyi'atan maf'ulun bih. Kejahatan ataupun dosa. Menolak dosa, kejahatan dengan kebaikan. Apa maksud dia? Apa maksud? Mana ahli kitab ni Allah puji kalau dia buat dosa, lepas tu dia buat apa? Kebaikan. Maka kebaikan tu menghapuskan dosa dia. Macam mana boleh menghapuskan? Dia dengan 2 cara. Pertama, dia buat dosa. Contohlah, dia buat dosa. Salah satu cara, dia bertaubat. Bertaubat tu sebenar hasanah. Maka dengan taubat itu, sayyi'at dia terpadam. Cara yang kedua, dia buat dosa. Lepas tu dia buat amal soleh. Dia tak bertaubat. Dia buat amal soleh. Dia berzikir pagi, zikir petang. Maka dosa tu terpadam dengan amalan tersebut. Boleh faham? Contohlah, dia pergi masjid. Dia sepak selipar orang. Lepas tu masuk masjid, dia baca doa masuk masjid. Padam tak dosa sepak selipar orang tu? InsyaAllah. Oh, biasa buat kan? Okey, ataupun lepas subuh dia tertidur je. Lepas tu tersedar, dia pun baca zikir pagi. Jadi zikir pagi tu menghapus tak dosa lara dia tidur tu? InsyaAllah. Oh, buat juga. Cuba buka surah. Surah apa ni? Aqimis salata. Surah apa dah? Isra. Ayat 11. Cuba buka surah tu. Surah apa dah? Wa aqimis salata liduluki syamsi. Kan. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Surah Al-A'raf. Sorry. Hud 114. Surah Hud 114. Okey. Allah kata, terjemah, wa aqimis salata. Dirikan salat. Tarafayin nahar. Dua hujung siang hari. Dua hujung siang hari apa makna? Subuh dengan petang lah. Jadi solat apa ni? Subuh, Zuhur, Asar. 3 waktu. Wa zulafan dan sebahagian minal lail. Dan dirikan solat sebahagian daripada malam. Solat apa? Maghrib Isya. Jadi cukup 5 waktu. Ini dalil wajib solat 5 waktu. Cuma Allah tak sebut 5 waktu je. Allah sebut sebahagian solat siang hari, sebahagian solat malam. Okey? Lepas tu Allah kata, innal hasanati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yuzhibna sayyi'at. Menghapuskan kebaikan. Kebaikan-kebaikan menghapuskan sayyi'at, dosa-dosa. Dan hasanat di sini kita boleh terjemah 2. Satu, apa tadi? Taubat. Yang kedua, amal soleh. Zalika zikra lizakirin. Itulah peringatan kepada orang-orang yang mengambil peringatan. Okey, kita habiskan ayat kita.
Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang razaqnahum, kami beri rezeki kepada mereka. Yunfiqun, fi'il mudhari'. Mereka sentiasa menginfakkannya. Bukan bulan Ramadan saja. Bukan sedekah subuh saja. Ada yang sedekah subuh saja kan? Itu pun letak dalam tabung dalam rumah dia. Tak keluar-keluar pun. Subhanallah. Jadi Allah puji ahli kitab. Pertama, apa sifat dia? Dia beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran. Dan sebelum Al-Quran mereka muslimin, serah diri. Dan yang ketiga, mereka beriman dengan Quran dengan penuh yakin. Kan? Yakin kan? Annahu al-haq min Rabbina. Yang keempat, mereka sabar. Yang kelima, apa dia? Mereka tolak kejahatan dengan kebaikan. Dan yang kelima, infak. Okey. Jadi pengajarannya, kita jangan pukul rata pada semua orang. Kalau kumpulan tu jahat, jangan kata semua mereka tu jahat. Kalau orang kampung tu ada 4-5 orang jahat, jangan kita kata orang kampung tu semua tak boleh pakai. Itu zalim. Allah berlaku adil pada sebahagian ahli kitab. Yang beriman kita puji. Okey? Cukup. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, pagi besok ada kelas hadis. Kelas Ustaz Usama. Pukul 10.30. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل